صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ إسماعيل بن عبد القادر الفطاني المكي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dikehendaki dengan tiada dan ketiadaan yang padanya itu ialah tidak. Situ deh, betul. Baik. Masih lagi dia nak syarah ta'rif dia panggil. Nak syarah, nak hurai perkataan-perkataan yang dia sebut dalam definisi, dalam ta'rif wajib, mustahil dan jaiz. Lalu dia kata hari ininya, dan dikehendaki dengan tiada. Mana tiada tu? Tu. Dulunya ada dia sebut tiada dah. Muka surat 6. Ada dia sebut ni. Dia sebut tiada. Tiada membenar oleh akal akan ketiadaannya. Itu dah. Itu makna gitu. Muka surat 6 tu ada dia sebut. Dia kata, dan makna wajib pada akal itu ialah barang yang tentu pada akal adanya. Tiada membenar oleh akal akan ketiadaannya barang. Tengok. Jadi dia nak hurai makna tiada tu lah. Apa makna tiada dan ketiadaan? Dah. Lalu dia kata, dan dikehendaki dengan tiada, dengan kata tiada pada ta'rif tu. Ini tiada membenar tu, tiada tu. Dan ketiadaan, tiada membenar oleh akal akan ketiadaan nyonya barang. Tengok, tiada lagi, ketiadaan lagi. Maksud dengan kata tiada dan ketiadaan yang padanya pada ta'rif itu, itu dah, pada petaan itulah, padanya pada petaan itu. Sebab dia ayat sebelum ni, ini peta. Yang ni ta'rif itulah peta tu. Maksud dengan kata tiada dan ketiadaan tu ialah tidak. Tidak tu ya. Tu. Tidak. Maksud dengan tiada dan ketiadaan tu ialah tidak nyonya barang, tidak nyonya sesuatu. Tu ya lazim
yang muqabalah dia panggil, yang bertentangan dengan sungguh. Tidak ni lawan dianya sungguh. Sungguh ke tidak? Gitu kan? Tu. Kalau ada ke tiada? Kalau ada, muqabalah lawan dia tu ialah tiada. Jadi kalau tidak, muqabalahnya sungguh. Jadi maksud dengan tiada dan ketiadaan itu ialah tidak. Tu dah. Koma situ. Tidak ni ialah sesuatu yang lazim bagi bohong. Lazim bagi bohong. Bohong pelawak tu lah. Lazim bagi bohong, mestikan bagi bohong, dia panggil lazim ni makna mesti bagi bohong. Dia gini, kalau dalam bahasa Arab, al-haq, kebenaran, itu muqabalah lawannya al-batil, kebatilan atau kepalsuan. Gitu dah. Itu muqabalah dia. Kebenaran lawannya kepalsuan. Sebab tu dalam Quran kata idza ja'al haqq wa dhahaqal batil. Tengok. Idza ja'al haqq, apabila datanglah satu kebenaran, wa dhahaqal batil, maka hancur lebur segala kebatilan. Sebab lawan bagi al-haq ialah al-batil. Lawan bagi kebenaran ialah kepalsuan. Ataupun ayat Quran kata wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak adalah kemudian daripada satu kebenaran itu melainkan dhalal, kesesatan. Tu. Jadi kepalsuan tu ialah kesesatan. Salah Abdullah itu. Jadi lawan bagi al-haq, kebenaran, ialah ad-dhalal atau al-batil, kesesatan atau kepalsuan. Tapi lawan bagi as-sidqu, benar, itu ialah al-kizbu, dusta, bohong. Gitu kan? Tu lawan bagi benar ialah dusta, al-kizbu. Lawan bagi sawab, betul, ialah al-khata'u, salah. Tu dalam bahasa Arab tu dia bahasa dia tu kaya dengan bahasa. Kaya dengan bahasa. Kebenaran lawannya kesesatan, kepalsuan. Benar lawannya bohong. Betul lawannya salah. Gitu. Kita kadang-kadang guna cara kampung kita ni hak tullah ya belaka. Dah. Betul, benar, kebenaran. Hak tullah tu, hak sama tu di kita. Tapi kalau di bahasa Arab dia ada beza tu. Kalau benar lawannya palsu, lawannya dusta. Apa benar? Yakni mutabaqatul khabar lil waqi'. Muafaqah khabar, cerita dengan realiti yang berlaku. Itu benar. Itu dipanggil benar. Jadi kalau kita kata contoh ayat, ustaz tak mari ni. Contoh dah, ustaz tak mari. Tiba-tiba dia pun mari. Ustaz mari tak mengajar ni? Mari, ada tu. Khabar dia tu kena tak dengan realiti yang sebenar? Tak kena tu. Kerana realitinya ustaz tak mari. Gulawan kat bunyi ustaz mari, laju lagi masuk surga. Masuk-masuk tengok-tengok tak ada pun ustaz. Khabar orang yang cerita kata ada ustaz mari malam ni, dengan realiti yang berlakunya tidak ada ustaz yang mari malam ni, bermakna khabar dia tu tidak muafakat dengan realiti, dia panggil bohong, lazim bagi bohong. Jadi kita pun bohong cerita orang tu tadi kata ustaz mari. Dah. Kita tanya dia, ustaz mari ke tidak? Mari ke tidak? Mari ya. Sungguh ke tidak? Sungguh ke tidak? Sungguh ke tidak ustaz mari? Sungguh. Padahal tidak.
Padahal tidak. Bila kita pergi tengok, tak sungguh cerita dia tadi. Mana tidak cerita dia tadi? Tidak. Nah, sebab ustaz ketiadaan mari. Jadi tidak tu lazim bagi bohong. Tu nak cerita gitu. Sesuatu yang lazim bagi bohong, yang memestikan bagi bohong. Gapo? Tidak tu. Tidak tu lazim bagi bohong. Nah, kalau orang cerita kata Tuhan, sungguh kau tidak Tuhan lemah? Tidak. Tidak. Nah, tapi kalau dia pegang i'tikad juga Tuhan dia lemah, bermakna dia pegang sesuatu yang bohong. Panggil khata', salah. Nah, salah tu tidak lazim bagi sesak dan tak lazim bagi tidak. Sebab ada juga salah tu dikira orang panggil pahala di sisi syarak bagi ijtihad perkara yang furu'. Gitu dah. Tu. Jadi gitu. Dan dikehendaki dengan tiada dan ketiadaan yang padanya pada ta'rif itu ialah tidak. Apa tidak ni? Bermula tidak itu ialah sesuatu yang lazim, yang memestikan bagi bohong dan sesak dan palsu. Begitu boleh? Tambah lagi boleh? Tu jadi kalau seorang tu kata Tuhan ni tak ada, contoh lagi, Tuhan ni tak ada ayat. Tu perkara hak dia bercakap tu dia panggil khabar. Khabar yang keluar daripada mulut dia tu apa? Tuhan itu tiada. Sungguh ke tidak? Fikirlah ngakak. Sungguh ke tidak Tuhan ni tak ada? Tidak. Nah, kamu kata, sungguh kan Tuhan tak ada? Berat tu kan? Tidak. Tuhan tak ada ni tentu tidak. Lepas tu dia kata Tuhan ni tak ada, bohong tu. Lazim bagi tidak tu bohong. Lepas tu dia i'tikad nah pula Tuhan ni tak ada. Sesak dah tu. Tu sesak. Nampak tak? Tu nak cerita lagu tu lazim, memestikan bagi bohong dan sesak. Tu payahlah sikit ngaji gini. Tu. Habis itu. Maka kedua-dua puluh, yakni 20 sifat tu lah. Gitu dah. Maka kedua-dua puluh. Apa erti kedua-dua puluh? Erti kedua-dua puluh iaitu tiap-tiap 20 sifat. Tiap-tiap 20 sifat mana? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu mana tiap-tiap 20. Maka kedua-dua puluh artinya tiap-tiap 20 yang wajib, 20 yang mesti, yang sungguh, dan 20 yang mustahil itu, yakni 20 yang tidak, 20 yang tentu tidak. Itu hamba pernyatakan dia kedua-dua puluh yang wajib dan yang mustahil itu. Hamba sini pada MKah lah. Hamba pernyatakan, yakni hamba perjelaskan, hamba huraikan, hamba syarahkan dia kedua-dua puluh yang wajib dan yang mustahil itu, serta dalilnya, dalil kedua-dua puluh yang wajib dan yang mustahil. Jadi dalil itu walau nampak tapi sebenarnya dua madlul. Dalil tu satu. Kalau kita mengaji kat Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya mana dalilnya? Alam ini, ada alam ini, baharu alam ini. Dalil tu nampak satu, sebenarnya dalil tu dua. Mana? Dalil yadullu ala wujubil wajib, satu. Yang keduanya dalil yadullu ala istihalatil mustahila, dua. Dalil yang menunjukkan mesti ada Allah, satu. Dalil yang menunjukkan tentu tidak tiada Allah,
Dua. Tu jadi dalam setiap perbahasan aqaidul iman bersabit dengan sifat ketuhanan, hukum sifat ketuhanan ni ada 4 perkara yang wajib. 4 perkara yang wajib. Mana? Wajib atas kita i'tiqad mesti sifat-sifat yang tentu sungguh, 1. Dan wajib atas kita i'tiqad tentu tidak sifat-sifat yang tentu tidak, 2. Dan wajib tahu dalilnya. Dalil apa? Dalil yang menunjukkan mesti Allah bersifat dengan tentu sungguh, dan dalil yang menunjukkan tentu tidak Allah bersifat dengan perkara yang tentu tidak. 4 belaka. Jadi setiap daripada perbahasan ni 4 kewajipan. Bila 4 kewajipan, 4 pahala yang kita dapat. Sebab wajib-wajib ni mana apa? Talabul fi'li talaban jaziman. Gitu. Syarat tuntut kita buat sebagai tuntut yang putus. Putus setara mana? Yuthabu ala fi'lihi, dijanji pahala kerana kita mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa api neraka kerana kita meninggalkannya. Kita tak tahu tu berdosa. Kita tak ngaji tu berdosa. Jangan main. Dah. Kita tak i'tiqad tu berdosa. Dan kita tak ajar pula orang yang menjadi mas'ul, tanggungjawab kita mengajar. Siapa? Iaitu daripada keluarga kita, berdosa kita pula. Tu kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman mereka itu, qu anfusakum. Qu maknanya pelihara, wiqayah, jaga, pelihara. Nah, diri kamu, qu anfusakum dulu. Diri kamu dulu kena jaga. Maka kerana itu Nabi SAW sabda, ibda' bil khair binafsik. Mulakan kebaikan tu dengan diri kamu sendiri. Maknanya mula-mula sekali kita dulu kena jaga diri kita daripada apa? Kena bakaran api neraka. Yang kedua, wa ahlikum dan ahli keluarga kamu nara, daripada kena bakaran api neraka. Lagu mana? Sahabat tanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa makna jaga diri daripada kena bakaran api neraka dan jaga ahli keluarga daripada kena bakaran api neraka? Nah, buat baju besi siap-siap. Nak masuk neraka ni, masuk baju besi, insya-Allah tahala sikit gitu ke? Nah, yang mana neraka ni waquduhan nas wal hijarah. Bakaran api neraka ni ialah waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu. Hai pelik. Orang buat bahan bakaran ni kayu mumuk yang kering ke, sapoh-sapoh ke, daun-daun kering, itulah buat bahan bakar. Bukan batu. Ada nak hidup, nak hidup api ni, ambil batu capuklah api, mampu api. Tapi tak, neraka ni bahan bakarnya ialah batu, manusia. Maka jawab Abdullah bin Abbas, faqihuhum fiddi, beri faham mereka itu ahli keluarga kamu dengan agama, bagi faham agama. Itu makna jaga diri daripada kena bakaran api neraka, jaga keluarga daripada kena bakaran api neraka, bagi faham mereka itu agama. Dengan molek. Lagu mana beri faham agama? Suruh dia pakai kopiah 24 jam. Pakai jubah 24 jam. Mandi pun pakai kopiah, pakai jubah juga. Semangatnya Islam ni gitu. Ataupun takbir kuat sikit, dia pecah lekong. Tu kau orang panggil beri faham agama lagu tu kah? Bukan tu. Itu bukan beri faham agama lagu tu. Mana beri faham agama tu? Tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat cerita
Jundab bin Abdullah cerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawiratu. Kami pernah hidup dengan Nabi ketika mana kami ni pemuda-pemuda yang umurnya dekat-dekat nak balik. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Lalu Nabi mengajarkan kami iman sebelum bahawa kami diajarkan oleh Nabi akan Quran. Itu cara uslub, cara pengajian yang diajar oleh Nabi, ngajar ilmu iman dulu. Boleh ngaji Quran cukup lah ya. Di Quran, summa ta'allamna al-Qur'ana, kemudian barulah kami diajarkan Quran. Fazdadna bihi imanan, maka bertambah-tambahlah dengan Al-Quran tadi tu akan keimanan kami. Lagu tu iman dulu baru ngajar Quran. Kita lah ni terbalik, ajar Quran dulu. Baca alif bata dulu, baca Iqra dulu. Biar hati dia tak ada percaya ke Tuhan, tak tahu Allah tu Tuhan, dia dijadikan oleh Tuhan, ada Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, tak ada. Ni salah tu. Jadi ilmu hak mula-mula kena mengaji ni ialah ilmu tauhid, ilmu akidah. Ni fardu ain. Ni fardu ain. Ni hak fardu ain sungguh. Tu dah. Ingat baik tu. Makna tiap-tiap orang tu kalau dia mengaji lepas. Dia mengaji, dia faham, kemudian dia i'tiqad dalam hati dia dan dia ajarkan kepada orang yang menjadi kewajipan di atas diri dia mengajar, lepas apa? Lepas seksa Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau dia tak mengaji, bagaimana dia nak faham? Bagaimana dia nak i'tiqad dalam hati? Dan bagaimana dia nak ajar anak bini dia yang jadi kewajipan di atas dia mengajar? Maka tak lepas dia akhirat esok. Tu tak lepas. Tu dah. Habis. Sebab tu dia kata, hamba pernyatakan, hamba perjelaskan dia kedua-dua puluh yang wajib dan kedua-dua puluh yang mustahil itu serta dalilnya. Dalil kedua-dua puluh yang wajib dan kedua-dua puluh yang mustahil. Sebab ilmu ni haram taklid. Tak boleh taklid. Katanya Tuhan ada tak? Ada lah Tuhannya. Kalau Tuhan tak ada, mu terima tak? Tak terima. Mu tahu mana gitu? Tok guru mengajar. Tok guru. Tak boleh tu, tak jadi tu. Tak jadi tu. Mana akidah dia tu kerana tu guru. Kalau tok guru mari ayat Tuhan tak ada pula. Lagu mana? Tak ada pula lah Tuhannya. Sebab dia kuat yakin dia tu kerana mulut guru. Tak boleh. Ilmu ni haram taklid. Dia tak sama macam ilmu fiqh. Kalau ilmu fiqh wajib taklid bagi yang bukan mujtahid mutlak. Tentulah kita bukan mujtahid mutlak. Siapa mujtahid mutlak ni? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Az-Zawri, Sufyan bin Uyainah, Daud Az-Zahiri. Itu ramai sebenarnya mujtahid mutlak ni. Tapi hak kekal mazhabnya sampai ke kita sekarang 4 mazhab, mazahibil arba'ah dia panggil. Tu kerana dalilnya susah, payah. Bukan senang nak reti dalil ni. Kena ada orang panggil apa? Sifatun man yustadillu bih. Kriteria, ciri-ciri bakat orang yang mampu untuk istidlal dalil. Bukan senang lah. Kena mahir nahwu, sharah, ma'ani, bayan, badan, istiqaq, wada', usul fiqh, qawaid fiqh, usul tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran. Banyak alat-alat ilmu guna mengaji. Hak mengaji tu kena kuasai. Kalau setakat mengaji tapi tak faham gapo, tak leh. Tu bukan senang lah nak jadi mujtahid mutlak ni. Maka bagi orang yang bukan mujtahid mutlak, wajib dia kena taklid. Tu sebab payah nak faham dalil. Tu dalam ilmu fiqh. Tapi kalau dalam ilmu tauhid haram taklid. Tak boleh taklid. Sehingga haram setara mana? Ulama khilaf, adakah iman orang yang taklid itu sah atau tidak sah? Qaul yang marjuh kata akidah orang yang taklid
Orang yang ikut mulut orang lain, mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil ini, akidah dia ghairu sahihah, tidak sah. Iman dia tu tidak sah. Akidah dia tu ghairu sahihah, tidak sah. Tak betul. Mana dia tu kafirun, kafir lagi. Jangan main. Yang menyebabkan orang tersebut takhallada finnar, kekal dalam api neraka. Teruk. Tu berat tu. Sebab apa? Sebab tak tahu dalil. Tanya Tuhan ada. Tak ada Tuhan, tak terima. Nah, Tuhan sedia. Tuhan baru, tak terima. Dalil apanya? Tuk guru, ustaz mengajar lagu tu berlaku. Sudah. Di masjid surau semua ustaz mengajar begitu ya. Tak ada dalil-dalil habis. Iman dia tu ikhtilaf oleh ulama. Sah ke atau tidak sah? Mujurnya qaul yang rajih, qaul yang kuatnya kata iman muqallid yang yakin, yang jazam tu sahihun. Akidah dia sahihah. Iman dia sahihun, sah. Tapi asiyun, berdosa dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab meninggalkan mempelajari dalil. Maka oleh kerana tu kata pada Mekah, ambo pernyatakan tiap-tiap daripada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil itu, serta dalilnya, dalil kedua-20 yang wajib dan kedua-20 yang mustahil. Wajib tahu dua-dua. Jangan ngaji Tuhan ada saja. Tiba-tiba mari orang syarah Tuhan tak ada, sudah. Ngaji hak wajib tu nak i'tiqad dengan wujud, mesti. Ngaji yang mustahil tu nak i'tiqad dengan istihalah, tolak, tentu tidak. Gitu dah. Bukan mengaji hak mustahil nak i'tiqad mustahil, bukan. Ngaji yang mustahil tu nak i'tiqad dengan istihalah. Macam kita baca qul huwallahu ahad tu lah. Kita baca tak lam yalid wa lam yulad. Kita baca. Tapi kita baca lam yalid wa lam yulad, bukan yalid yulad. Yalid yulad tu mustahil. Mana? Diperanak dan beranak. Allah diperanak dan Allah itu beranak akan anak, itu mustahil. Hak kita nak i'tiqadnya apa? Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanak dan tidak beranak. Tu istihalatul mustahil tu. Bukan mustahil. Istihalatul mustahil ni wajib fil aqli, mesti pada akal. Mesti Tuhan tidak diperanak, mesti Tuhan tidak beranak, mesti Tuhan tu tentu tidak tiada Tuhan. Itu. Mesti tentu tidak baharu Tuhan, mesti tentu tidak binasa Tuhan, mesti tentu tidak serupa Tuhan akan yang baharu, mesti tentu tidak lemah Tuhan, mesti tentu tidak babuk Tuhan, mesti tentu tidak bodoh Tuhan, mesti tentu tidak mati Tuhan, mesti tentu tidak pekak Tuhan, mesti tentu tidak buta Tuhan, mesti tentu tidak bisu dan kelu Tuhan. Tu mesti itu. Wajib akal tu. Tentu tidak binasa Tuhan tu istihalatul mustahil. Mesti tak? Mesti. Lam yalid, tidak diperanak ke Tuhan. Mesti tak Tuhan tidak diperanak? Mesti. Sungguh. Tu wajib tu. Istihalatul mustahil ni wajib akal dia panggil. Habis itu. Kalau gitu dia kata, maka berkata oleh hamba. Nak masuk ngaji sifat 20 ni. Jadi hak lepasnya kita tu telah pun diberitahu dah kepada kita oleh musannif bahawasanya Tuhan tu bersifat dengan segala sifat kamalat. Betul tak? Dengan secara ijmali. Dengan secara ijmali dah. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan maknanya sempurna zat Allah Ta'ala, itulah sifat-sifat kesempurnaan Allah. Berapakah bilangannya, tak dapat nak dihingga, tak dapat nak dibilang. Maka hak tak dapat nak dibilang ni wajib kita mengetahui dengan secara ijmal, secara warung. Mana? Tuhan
ada di zatnya segala sifat kesempurnaan. Kesempurnaan bagaimana? Kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, bukan kesempurnaan seperti kita. Tu dah, kesempurnaan ni kalau sebut di kita kesempurnaan, kena ada anak lah, ada bini, ada tok nenek, ada ibu bapa, ada rumah. Tu kesempurnaan di kita lah, ada tangan, ada kaki, baru sempurna. Kalau tak ada anak, tak ada bini, tak ada mak pak, tak panggil sempurna tu. Orang panggil yatim piatu, bujel lapuk, mandu ni. Tak sempurna tu. Orang panggil kurang upaya, tak ada tangan, tak ada kaki. Bukan sempurna makna gitu kan. Sempurna yang melayakkan zatnya disembah. Banyak mana sifat tu hak lagu tu? Oh, kita tak tahu. Allah lah yang maha mengetahui berapakah sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah yang ada di zat dia. Tentu tidak segala sifat-sifat kekurangan. Tentu tidak di zat Allah tu ada segala sifat-sifat naqais. Sifat-sifat kekurangan yang lagu mana? Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah tu kurang, maka bukan sifat Tuhan. Tentu tidak ada di zat Tuhan. Berapa banyak sifat-sifat kekurangan yang tidak ada di zat Tuhan? Hanya Tuhan lah yang maha mengetahui berapa banyakkah sifat-sifat kekurangan yang tak ada di zat Tuhan. Ingat gitu dah. Yang tak ada di zat Tuhan itu, Tuhan saja yang maha mengetahui berapa banyakkah sifat-sifat kekurangan yang tak ada di zat Tuhan. Maka hak tu wajib kita iman secara ijmali. Wajib dulu hak tu. Jangan pula nanti orang tanya, sifat Tuhan ada berapa? Sifat Tuhan ada 20 je. Berat. Kalau kecek lagu tu berat nah. Sifat Tuhan ada 20 je tu salah. Nah. Sifat Tuhan ni banyak. Nak kata lagu tu. Sifat Tuhan ni banyak. Tuhan lah yang maha mengetahui berapa kau sifat Tuhan ni. Lepas tu hak 20 ni, hak 20 lagi akan kita mengaji yang akan diterangkan oleh Syekh pada ni secara tafsili. Secara satu persatu. Sebab apa? Sebab kalau kita nak mengaji yang amat banyak, Allah, payah tu. Kalau kata berapa hak amat banyak tu? Jutane tu ada sakatan lagi. Tapi hak jutane pun payah nak mengaji. Berkali nak sampai ke sejuta tu pun mati ramai mana dah orang ni. Hak 20 ni pun baru nak masuk malam ni. Hak pertama. Jadi la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak memberati hukum taklif di atas kita, melainkan apa yang mukallaf itu mampu untuk pikul, mampu. Maka sebab itulah kalau kita pergi detail lagi, sifat 20 ni qaul yang masyhur tapi marjuh. Ingat, qaul ni masyhur ni sahih, sifat 20 duk cakap dah. Tapi marjuh, lemah. Sebab apa lemah? Pertama sebab lemahnya susah nak faham pada perbahasan sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan tu payah tu nak faham tu. Keadaannya Allah yang empunya pekuasa, keadaannya Allah yang empunya penentu, payah nak faham tu. Gapo dia keadaan tu? Keadaan tu ialah ma wasitata bainal wujudi wal adami, barang yang menengahi antara ada dengan tak ada. Tidak naik sampai tahap ada betul-betul, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat kudrat di zatnya, maka keadaannya Allah yang empunya sifat kudrat, berkuasa. Payah nak faham tu. Gapo dia benda tak naik sampai tak ada, tak turun sampai tahap tak ada. Jadi lemah tu. Qaul tu walau masyhur sifat 20, tapi marjuh, lemah. Lagi pula 20 tu banyak. Betul tak? Banyak. Nak banding dengan 13, qaul yang lebih rajih, lebih kuat ni sebuah dalil ialah sifat 13. Mana? Iaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf ni makrifat, kenal sifat-sifat Tuhan secara tafsili, secara satu persatunya hanyalah 13 sifat. Sebab apa? Sebab 13 sifat ni mudah. Berbanding dengan 20 sifat. Lagi pula 13 ni mana banyak dengan 20? Ada orang jawab 13 banyak pada 20.
Berat tu. Orang tu kena pergi mengaji balik di tadika, di pasti tu ni. Tentu-tentu dah 13 sedikit daripada 20. Maka lebih sikit lebih meringankan mukallaf untuk mengaji. Gitu dah. Tapi yang membilang 13 pun tidak ingkar pada 7 lagi sifat maknawiyah, cuma tidak bilang dengan secara tafsili. Gitu dah. Habis itu. Tengok. Maka berkata hamba dia kata pertamanya daripada 20 yang wajib pada akal. Betul. Pertamanya daripada 20 yang wajib pada akal. Yang ini pertama pada bilangan, pada tartib membilang. Bukan pertama pada realiti itu, bukan. Jangan salah faham. Tu pertama ni pertama dari segi tertib membilang saja. Jangan kita faham mula-mula Tuhan ni ada. Duk lama sikit dia pun sedia. Lama sikit dia pun kekal. Lepas tu nyatok serupa pula dah dia dengan baru. Jangan faham lagu tu dah. Tu salah faham tu lagu tu. Ada orang faham lagu tu. Mula-mula Tuhan ada dulu. Lepas dia ada duk lama sikit tak tahulah dalam berapa minit ke berapa jam nya sedia pula dah Tuhan. Lepas tu nya kekal pula dah Tuhan. Lama sikit berapa tahun kemudian tak serupa pula dah Tuhan dengan makhluk. Salah tu bukan faham gitu dah. Pertama sini fi tartibiz zikri au fi tartibil adat. Pertama dari segi tertib membilang saja. Kalau kira-kira pada pada realitinya nak bilang yang mana satu ikutlah, nak bilang wujud kau dulu atau kudrat dulu, boleh iradat dulu, boleh ikut pandang nak bilang mana. Cuma ulama gi bila wujud dulu tu orang panggil ada munasabah, wajah munasabah. Bapa bila wujud dulu. Bapa bila wujud dulu. Kenapa dibilang ada dulu? Sedangkan ada ni tak ada dalam Quran sebut. Cuba cari dalam Quran. Ada tak? Innallaha ta'ala yattasifu bisifatil wujud wal qidam. Ada tak? Tak ada dalam Quran cerita Allah Ta'ala ni bersifat dengan wujud, dengan ada. Tak ada. Ada dalam Qurannya Allah Ta'ala cerita Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Bijak tak bijak ulama. Dalam Quran 30 juzuk tu tak cerita Allah ada, Allah wujud. Tapi ulama bila yang pertama sifat hak mesti kita kena makrifat, kena tahu dengan secara tafsili, ada. Ada siapa? Ada Allah lah. Bukan ada orang lain. Faham di mana? Dah Allah Ta'ala cerita dia yang buat langit bumi, dia yang buat makhluk ni, dia yang menguruskan alam, mentadbirkan alam ni. Lepas tu dia tu ada dah. Tu dia panggil dilalah iltizamiah tu. Orang cerdik ni dia faham dengan secara auto. Tu dia faham dengan secara automatik lalu dah. Tak perlu Allah Ta'ala cerita saya ni ada ni. Awak ada Tuhan. baru faham. Baru faham Tuhan ada, tak perlu. Dia cerita aku hak buat langit, aku hak buat bumi. Mu tengok langit lagu mana? Tak ada dia tu. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Mu tengok molek tu. Siapa hak buat tu? Aku tu. Apabila Tuhan cerita kata dia hak buat belaka, dia yang menggerak, dia yang mendia, dia yang menghidup, dia yang memati, dia yang buat apa segala benda hak berlaku ni, dialah yang buat. Pas dia ada dah. Lah ada lah. Gitu Maka sebab tu ertinya Tuhan tu ada pertama. Dalam Quran memang tak ada cerita. Berat kita kalau kata mana dalil dalam Quran cerita Allah yattasifu bisifatil wujudi. Ada tak? Tak ada. Dalam hadis tak ada. Tu Tuhan tak ada. Siapa yang ikut Tuhan tak ada, kafir. Mulhid dia panggil. Mulhidun, etis. Orang yang i'tikad Tuhan tidak ada. Baik. Jadi munasabahnya apa duk bilang sifat wujud dulu ni, sifat ada dulu ni? Munasabahnya ialah
sebelum kita nak bercara tentang sifat-sifat ketuhanan yang lain, dia sedia, dia kekal, dia tak serupa akan yang baharu, dia tak ada lolok, dia tu bahasa zat yang bersifat, bukan sifat yang ada di zat apatah lagi jirim atau arok. Dia di zatnya ada sifat pekuasa, ada sifat penentu, ada sifat pengetahuan, ada sifat penghidup, ada sifat pendengaran, ada sifat pendengaran, ada sifat perkata atau penutur. Belum nak bercara sifat-sifat orang lain, dia ada ke tak? Wijerak dulu, yakin dulu, ada ke tidak? Lama duk cerita habis segala sifat orang lain, tiba-tiba ada tak? Tak ada sebenarnya. Sia-sia kita duk ngaji lah gitu. Nah, orang duk mari cerita, Allah, pak mak ni baik sungguhlah, murahlah dia, tangan dia, tubuh dia kalau minta tolong, buat gapo pun dia mari rajin gotong royong, minta duit pun mudah dia duit, gini-gini dermawan, tak bakhil, berjuru, ada akhlak gitu. Pak mak mana tu? Tak tahu pak mak mana, tak wujud pun pak mak tu. Allah, jadi kau kijak bodoh pula kita duk tak ada telinga dengar tadi. Dia ni. Bersembuh tahi gigi je nak cerita sifat pak mak ni begitu begini, kita kat nganguk. Hebat pak mak ni. Pasalnya pak mak mana ni? Tak tahulah pak mak mana, tak ada kali kok pak mak ni. Habis kejap kita duk dengar, habis sia-sia masa. Ada tu ni. Jadi sebelum nak cerita pak mak tu begitu begini sifatnya, pak mak tu ada ke tak? Gitu lah. Gitu ceritanya. Jadi munasabahnya kena tahu dululah Tuhan ni ada ke tak. Maka sebab tu dibilangkan sifat yang pertama dari segi tertib membilangnya ialah wujudun, sifat wujud. Arab kata wujud. Melayu katanya, tengok, artinya arti wujud. Artinya arti wujud. Wujud ni bahasa Arab lah. Daripada kata wajada tu, wujdan. Yujadu, wujdan, wujudun. Itu. Apa arti dalam bahasa Melayu kitanya? Artinya, arti wujud itu ialah ada. Ada siapa kita nak bercara sini ni? Ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Tu ada sini ialah ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Lagu mana kau ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia ni? Sebab tu ni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud ni bukan sifat. Wujud ni ialah diri zat Allah Ta'ala ada. Al-wujudu ainul mawjudi. Wujud tu ialah diri benda yang ada tu lah. Itu. Wujud tu ialah diri zat tu sendiri. La zaid ala zat, bukan yang asing daripada zat. Tu kalau di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sungguhlah. Tapi katanya anak-anak murid dia, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ada anak murid. Anak muridnya Al-Asy'ariyah ni. Syekh Imam Abdullah Al-Bahili ke, tak kira lah siapa, Abu Bakar Al-Baqillani ke, Al-Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah kata walaupun wujud tu ialah ainul mawjud, ada tu ialah kena kepada diri yang ada, tetapi ada tu sendiri tidak boleh dikenali dengan diri ada. Tak boleh. Tak boleh kenal dengan diri ada. Ada tu kena bereke, kena melekat di benda lain, kena reti di benda lain. Lagu mana ni ustaz, tak payah nak kata. Gini, kalau kita pergi kedai rucik kita royak ke tokai kedai rucik, saya nak beli ada boleh? Bukanlah ada. Boleh? Boleh. Dia akan tanya, ada ke apa? Sudah. Saya nak beli ada. Ada ke apa aku nak beli ni? Ada lada ke, ada garam ke, ada mah ke, ada beras ke, ada apa nak beli ni? Saya nak beli ada, diri ada, boleh? Tak boleh. Melainkan kena reti di benda lain.
Gigi kedai rocek, saya nak beli gula sekilo, ada tak? Gula ada, gula lagi ambil duk lakai tu. Kena reti di gula, kena reti di beras, kena reti di gapo, tak kira lah di benda lain. Maka tiap-tiap benda hak kita kena reti dia, kena reti di benda lain, sifat dengan secara umum. Ya, sifat ni ada dua makna dah. Sifat dengan makna al-mawjud, al-mawjud, yaqumu bil mausufi, satu. Benda yang ada, yang berdiri di zat, satu. Ada satu lagi maknanya malaisa zatan. Barang yang bukan zat. Sifat tak? Bukan zat. Nah, bukan zat. Ada ni bukan zat. Bukan kena ke diri benda. Ada tu. Ada tu ada. Tak nak reti dengan diri ada tu. Melainkan kena isnad. Mana? Ada gula, ada kereta, ada beras. Baru boleh faham. Boleh faham apa? Boleh faham ada. Tu dah gitu dah. Maka tiap-tiap benda hak kita tak boleh nak kenal di diri dia, tidak boleh faham di diri dia, kena kenal dia, nak faham dia di benda lain, maka masuk dalam kategori sifat. Tu dah. Tu lagu tu. Baik. Bahada sini ada siapa? Ada zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Lepas tu kita pun ada. Betul tak? Kita pun ada. Jangan kata kita tak ada, jangan. Kita ni ada. Siapa yang iktikad kita ni tidak ada, tiada, hanya bayangan saja, ataupun dia panggil apa? Takhayyul, khayalan saja, orang ni digelarkan dengan puak Saufasta'iyah. Kelompok Saufasta'iyah, puak falasifah. Saufasta'iyah. Kelompok ni kafir. Bagi kelompok Saufasta'iyah, makhluk yang kita tengok ada ni sebenarnya tak ada. Hanya fata morgana dia panggil. Seumpama kita tengok air, nak buat macam air atas jalan raya, masa ketika mana panah berdesing, panah berkilat, nak tu ni. Nampak atas jalan raya tu macam ada alur-alur air ni. Bila kita pergi dekat tengok ada tak? Tak ada. Makhluk ni supaya tu kan. Siapa kata? Saufasta'iyah. Kafir tu buat ni. Jangan etikad lagu tu, jangan. Lepas tu makhluk ni ada tak? Ada. Bukan tak ada tak? Ada. Lepas tu Allah ada. Allah ada. Weh lah, samalah Allah dengan makhluk. Hak ni jadi lama mengaji sifat 20 ni. Sebab apa? Sebab aslul ma'rifati, asal bagi makrifat itu ialah at-tamyizu bainal qadimi wal hadisi. Boleh membezakan at-tamyizu, boleh membezakan bainal qadimi, di antara Tuhan yang qadim, wal hadisi, dan di antara sesuatu yang baharu. Boleh kita beza. Bila kita sebut Allah ada, kita faham apa perbezaan makna ada tu. Tu makna kita kenal Tuhan tu. Tapi kalau kita sebut Allah ni ada, saya pun ada. Saya dengan Allah lebih kurang, sama-sama ada. Orang ni tak kenal Tuhan, dia panggil ni. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh membezakan makna ada yang dia kata pada diri dia, makhluk ni, dan makna ada yang dia i'tiqad pada Allah Ta'ala ni ada. Hak ni hak jadi lama ni. Apa makna ada Allah Ta'ala? Tengok lagi akhir ada tak dia sebut. Tu. Ada tu, bawah tu deh. Maka ini alam daripada sekira-kira adanya yang lahir, kemudian daripada ketiadaannya yang sabik. Itulah dalil, artinya menunjuk, petunjuk. Mana? Tak ada sebut ni. Ini dalil lalu dia masuk mana. Jadi ada Allah Ta'ala ni sama kau dengan ada kita? Tak sama. Ada Allah Ta'ala ni dia panggil wajibal wujud. Wajibul wujud, mesti ada. Lagu mana mesti ada? Yang ada Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Satu. Dan tidak berhubung adanya itu oleh tiada. Dua.
dan tidak menerima sambil-sambil ada ni akan tiada, tak terima. 3. Berarti ada Allah Ta'ala ternafi adamus sabiq, tidak ada yang dahulu. Wa adamul lahiq, ada yang dihubungi oleh tiada. Wa adamul hal wal istiqbal, tiada yang sekarang dan tiada yang lagi akan. Tu tak terima, tak ada tu. Itulah ada Allah Ta'ala. Bila kita faham ada Allah Ta'ala lagu tu, bermakna ada kita mumkinul wujud. Ada dah. Mumkinul wujud. Allah wajibul wujud. Mesti ada. Kita mumkinul wujud. Apa? Terima ada, terima tak ada pada ada kita. Lagu mana kita ni ada? Mumkinul wujud ni. Ada kita ni didahului oleh tiada. Tengok. Sebelum kita dilahirkan oleh mak kita ke dunia, kita ada tak? Tak ada. Jadi bila siapa masa 31 bulan 8 89, contoh hamba lah, tarikh lahir hamba, tubiklah hamba daripada perut mak hamba, barulah hamba ada di dunia ni. Jadi ada hamba tu didahului yang dulunya tak ada. Bahkan sebelum daripada tu, antara ada dengan tak ada ni berat kot sebelah tak ada. Sebab apa? Sebab memang asalnya tak ada. Tu makna mungkinul wujud. Asal mungkin ni sama berat antara ada dengan tak ada. Ada pun terima, tak ada pun terima. Itu makna mungkin. Tapi kalau kira-kiranya selama mana kita ni tak ada, lama. Mula Tuhan buat makhluk yang pertama, siapalah tanggal tarikh lahir kita, lama mana kita tak ada tu. Betul tak? Berat kau sebelah tak ada. Pas kalau hidup ada ni pun berapa tahun je. Habis terik. Habis terik lah. 60 lebih, 70 lebih tu habis dah tu. Tua dah orang panggil tu. Tua. 40 tu orang tua dah. 40 tu orang panggil syekh dah, tua. Kalau 60, 70, 80 tu tua bangka. 80, 90 tua bangka nak mampu esok lusa. Dia ni kau tua. Habis terik hidup gitu je. Jaranglah orang nak sampai umur 100 tahun ada. Jarang. Bukan tak ada, jarang ni orang zaman kita ni jarang dah nak sampai umur 100 tahun, 100 lebih. Nak sampai 90 pun. Jarang orang dah getah habis lutut-lutut. Mereka seorang 90 lebih pun gagah lagi dia. Nak masuk tani pilihan raya lagi. Dia seorang tu dah nak kira mana lah. Dia lagu lain. Jarang lah, bukan duk semua dak seorang tu nak nampaknya. Sekejap aja kita ada ni, mungkin duk lama. Jadi beratnya kau sebelah tak ada. Berat kau sebelah tak ada lah mana. Zaman Firaun kita tak ada, zaman Namrud kita tak ada, zaman Qabil Habil tu tak ada. Zaman sebelum Tuhan buat tu ada mana? Zaman jin ada? Tak ada juga. Lama mana kita tak ada? Beratus-ratus ribu juta tahun kita tak ada. Baru ada. Ada kita didahului oleh tiada. Betul tak? Lepas tu ada kita ni selama-lama ke? Tak ke? Ada kita ni akan berhubung dengan tiada. Tengok. Berhubung dengan tiada pula. Lepas tu sambil-sambil ada ni pun terima. Nak dikatakan tak ada, terima. Kalau orang pergi pondok ambulan ni, orang tanya, Ustaz ada Ustaz? Ustaz tak ada, Ustaz pergi kuliah, tak balik lagi. Tak ada, boleh terima. Pas lagi akan, pasti tak ada. Bermakna ada kita ni terima banyak tak ada. Adamus sabiq wa adamul lahiq wa adamul hal wal istiqbal. Terima tak ada banyak. Ada, tapi terima banyak tak ada. Dulu tak ada, lagi akan berhubung dengan tak ada. Sekarang ada, sambil-sambil ada, terima nak kata tak ada. Dan lagi akan pasti tak ada. Tu nak ayat kata ada kita tu mumkinul wujud. Mana? Terima ada, terima tak ada pada ada kita. Ada Allah wajibul wujud. Mesti ada. Tak terima nak kata tak ada. Sama ada makna ada kita, ada Allah? Tak sama. Tu kenal tu. Kenal tu gitu. Lompat sikit. Orang tasawuf bila dengar ulama usuluddin kata ada makhluk ni didahului oleh tiada, sambil ada akan berhubung dengan tiada, belai-belai sambil-sambil adanya boleh dikatakan tiada, dan pasti lagi akan berhubung dengan tiada. Banyak tak ada pada ada ni.
Maka orang tasawuf pun kata kita ni seolah-olah supaya tiada lah. Tu dah. Seolah-olah tiada. Faham tak tu? Bukan tiada sungguh. Kalau tiada sungguh tu falsafah. Saufasta'iyah. Orang tasawuf bukan falsafah. Orang tasawuf, orang ahli sunnah wal jamaah juga. Tapi dia masuk dengan detail sikit. Dia dengar ulama tauhid kata manusia, makhluk ni tak bukan manusia saja, makhluk tak kira siapa. Nah, langit, bumi, lembu, kobaya, itik, gajah, rimau, segala planet, moneka apa saja tak kira. Semua makhluk ni ada dia tu didahului oleh tiada, akan berhubung dengan tiada, sambil-sambil ada terima nak kata tiada, dan pasti lagi akhirnya tiada. Banyak tak ada pada ada. Betul tak? Oh, kalau gitu ada kita seolah-olah supaya tak ada. Sebab apa? Terkapit dengan dua tak ada, sambil-sambil terkapit dengan dua tak ada, terima nak kata tak ada, pas lagi akhir pastinya tak ada. Oh, seolah-olah kita ni tak ada. Seolah-olah, bukan tak ada sungguh. Ni kenapa? Sebab ada di kalangan fok-fok kita ni, dia bila baca kitab tasawuf, dia kata orang tasawuf ni rupa-rupanya falsafah ni. Apa? Makhluk ni seolah-olah tak ada. Oh, jadi makhluk ni tak ada lah. Nah, Allah belaka Allah. Sudah. Nah, padahal dia tak faham. Seolah-olah tiada dengan tiada sengoti itulah lain. Kalau fuak-fuak falasifah saufasta'iyah, makhluk ni memang tiada sengoti. Hanya fata morgana saja. Khayal saja. Khayal. Tengok khayal ni. Ni. Orang lagu ni senang je. Kita win apa rasa sakit tak? Kata-kata sakit. Nak marah tak? Nak marah. Jangan. Itu khayalan saja. Tak sakit pun sebenarnya. Habis itu. Jadi jangan salah faham. Ulama tasawuf bukan falasifah. Ulama tasawuf kata seolah-olah tiada. Bukan tiada sengoti. Kena faham. Jadi makhluk ni ada tak? Ada lah. Tapi ada makhluk ni mungkinul wujud. Terima ada, terima tiada. Tu lagu tu. Ada Allah, wajibul wujud. Mesti ada. Tak terima nak kata tiada. Tu gitu. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Mustahil lawannya. Tu dah. Mustahil makna perkara tentu tidaklah oleh lawannya. Lawan bagi ada Allah Ta'ala. Tu tak. Ya, kalau kiranya mustahil dengan makna istihalah lah. Comel gitu. Mustahil dengan makna istihalah lah lawannya. Gitu. Tentu tidaklah lawannya lawan bagi ada. Lawan ni bukan bergocah dah. Lawan ni maknanya yang melawani, makna yang tak boleh beri pun sekali. Gitu maksud. Kalau dalam kitab Arab dia kata wadidduha, dan lawannya. Dik tu lawan. Dik tu orang panggil lawan dengan mana hak tak boleh hipung sekali dengan dia. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan dengan makna did tidak boleh berhimpun kedua-duanya sekali. Tak boleh. Tu makna gitu dah. Kita sambung semula pula. Mustahil lawannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.